tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan beberapa pilihan raya kecil yang terdekat ini. Antaranya adalah pilihan raya kecil Dun Nenggiri pada 17 Ogos. Manakala satu lagi kerusi yang bakal menjadi rebutan, iaitu bagi Dun Mahkota. Tuan-tuan dan puan, rupanya dalam satu perkongsian melalui Amanah, Parti Amanah, yang kita tahu bahwa Parti Amanah adalah parti komponen di dalam PH dan juga di dalam gabungan Kerajaan Perpaduan. Ini satu pendedahan daripada Parti Amanah. Isunya ialah tiada Kerajaan Perpaduan di Johor, kata Amanah Keluang. Nah, persoalannya, adakah Kerajaan Perpaduan di Johor sudah bubar ataupun Kerajaan Perpaduan di Johor ini memang belum ada pembentukan? Nah, di sini satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 15 Ogos. Amanah Keluang hari ini mendakwa tuntutan mereka ke atas kerusi Dun Mahkota yang kosong sekarang dibuat kerana di Johor belum ada Kerajaan Perpaduan dibentuk. Ketua Amanah Keluang, Muhammad Zuhan Muhammad Zain, berkata, isu mengenai calon yang akan mewakili kerajaan di Dun berkenaan belum dibincangkan para pemimpin parti. Katanya, ketika ini, pendirian amanah kawasan itu ialah bersedia untuk PRK akan datang dan kekal sehinggalah ada keputusan dibuat pucuk pimpinan tertinggi parti. Nah, ini menjadi persoalannya. Bukannya Kerajaan Perpaduan di Johor bubar, tapi menurut Ketua Amanah Keluang, tiada Kerajaan Perpaduan di Johor, belum dibentuk. Dia juga menafikan amanah tidak menghayati semangat Kerajaan Perpaduan yang dibentuk sebelum ini. Beliau amat zahid menyatakan, kami menuntut kerusi BN itu tidak tepat kerana di Johor belum ada Kerajaan Perpaduan. Beliau seharusnya segera menasihatkan Dato' On Hafiz selaku MB Johor merangkap pengerusi UMNO Johor agar mengumpulkan pucuk pimpinan PH dan BN untuk berbincang isu ini segera. Fokuskan isu Kerajaan Perpaduan di Johor secara tuntas. Kemudian baru kita buat keputusan siapa calon Dun Mahkota. Jadi di sini mungkin kalau nak cakap ada percanggahan ataupun perselisihan faham, rasanya belum lagi. Cuma Ketua Amanah Keluang hanya meminta pucuk pimpinan tertinggi supaya membincangkan perkara ini dengan lebih terperinci supaya ini mendapat penjelasan yang jelas kepada seluruh kepimpinan Kerajaan Perpaduan di Johor. Apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ada mengumumkan berita baik berkaitan dengan ekonomi dan berkaitan dengan beberapa perkara baik. Contohnya berkaitan dengan isu hutang negara. Baru-baru ini PMX telah membuat satu berita gembira. Namun saudara-saudara, yang ini satu lagi kemenangan baru Anwar Ibrahim, dan ini pasti melumpuhkan, mematahkan dan mematikan semua cakap-cakap daripada kepimpinan yang memusuhi Anwar Ibrahim, yang cuba untuk jatuhkan Anwar, yang cuba untuk memfitnah Anwar, cuba untuk menumbangkan Anwar. Sudah pasti ada kenyataan kita dengar di media sosial agar Anwar ditumbangkan. Mahu Anwar letak jawatan. Namun saudara-saudara, Anwar Ibrahim sebagai PMX hari ini tidak melakukan sesuatu keputusan itu dengan suka hati, dengan tanpa memikir panjang. Dan pada akhirnya ini salah satu perkara yang membuahkan hasil dan pasti menjadi kemenangan baru Anwar Ibrahim. Membuatkan Anwar semakin kebal
Wah, satu perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 14 Ogos. Selepas JP Morgan, Goldman Sachs pula naik taraf pasaran saham Malaysia. Sebelum ini JP Morgan dilapor telah meningkatkan penarafan Malaysia kepada neutral selepas hampir 6 tahun negara berada pada tahap underweight susulan langkah berani kerajaan dalam membangunkan ekonomi. Saudara-saudara, sebelum ini ada pihak daripada kepimpinan pembangkang yang kata Anwar ini tak pandai dalam perdagangan, yang kata Anwar ini tak layak jadi PM. Ada yang kata sampai Malaysia ini akan hancur sekiranya Anwar jadi PM. Tapi kita dapat lihat ini bukan kehancuran, tapi ini kemenangan. Terbaru analisis oleh Goldman Sachs pula menyebut bahawa suasana pelabur terhadap Malaysia telah bertambah baik kini selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan Perdana Menteri. Dengarkan ini saudara-saudara. Sekaligus membawa kestabilan politik. Kestabilan politik yang paling penting. Sudah pasti ada yang di luar sana. Mungkin rasa-rasanya lah. Termasuk seteru politik Anwar, yaitu Mahathir, mungkin Muhyiddin, Adi Awang dan siapa-siapalah pemimpin daripada pembangkang yang pernah mengeluarkan kenyataan agar Anwar Ibrahim dijatuhkan, tak layak jadi PM dan sebagainya. Tapi lihat, ini bukannya satu keburukan tapi berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Menurut laporan utusan Malaysia, berikutan itu Goldman Sachs telah menaik taraf pasaran saham Malaysia kepada wajaran sama, iaitu equal weight. Berikutan sifat defensif pasaran tempatan apabila melibatkan kejutan luaran. Ekonomi Malaysia yang semakin teguh dan mata wang yang lebih kukuh juga meningkatkan keyakinan terhadap aset tempatan. Kata analisis itu, selain menyebut Singapura telah diturun taraf sebagai underweight. Pakar strategi CGS CIMB Chehan Pereira berkata, warga asing adalah penjual bersih saham Malaysia dalam 8 daripada 10 tahun lalu apabila skandal 1MDB dan pertukaran pemimpin menimbulkan kebimbangan mengenai ketidakstabilan politik. Mereka telah menjual saham bernilai AS 68 juta bulan ini. Kami melihat ini sebagai peluang belian yang jarang berlaku dalam saham Malaysia. Utusan Malaysia melaporkan saham-saham di Asia menyaksikan penjualan bersejarah pada Isnin minggu lalu disebabkan kebimbangan terhadap kemelesetan AS dan saham-saham berteknologi tinggi. Keadaan itu yang lebih ketara daripada yang dilihat di AS dan Eropah telah memaksa pelabur untuk menilai semula penglibatan mereka. Adakah ini satu perkara yang hanya Anwar Ibrahim mampu boleh buat dibandingkan dengan PM-PM yang lain, contohnya Muhyiddin dan Mahathir. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini Anwar Ibrahim layak untuk terus menjadi PM sehingga 10-20 tahun lagi? Makna kata selamat tinggal Mahathir dan selamat tinggal Muhyiddin kalau perkara ini benar. Jadi saudara-saudara, ini satu kredit baru untuk kerajaan perpaduan dan termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa komen Anda?